itu isu yang dibangkitkan oleh your side and yes. Kita membangkitkan berbagai isu berkaitan dengan soal isu yang berkaitan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh UMNO dan BN, isu-isu berkaitan dengan PTFZ yang membangkitkan pelibatan Pemimpin Barisan Nasional seperti yang telah pun dibongkar oleh di kalangan Pemimpin Barisan Nasional sendiri. Kononnya umpama seperti demikian menerima 10 juta dan syarikat yang dipunyai oleh Ketua Backbencher membuat klaim antara 500,000 hingga 1 bilion ringgit. Jadi ini semua mendedahkan tentang kebincangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Malah saya percaya bahawa kalau Ong Kee Kiat boleh menerima sebanyak 10 juta, mana mungkin seorang daripada ketua pemuda bahagian ataupun kepala ketua pemuda bahagian Kapar, kalau silap ingatan saya, yang juga menjadi CEO ataupun timbalan CEO kepada Kuala Dimensi, takkan dia boleh beri kepada MCA 10 juta, takkan kepada UMNO RM10. Jadi saya kata tak mungkin. Saya percaya bahawa mungkin lebih daripada 10 juta UMNO juga dapat hambaan ini. Sebab itu kita minta untuk satu Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat kes PTFZ dan kes tuntutan Kuala Dimensi ini daripada semua area, dari semua sudut, dari semua angle yang membabitkan semua kepentingan politik UMNO dan juga Barisan Nasional. Mula petang semalam Angkatan Tentera melancarkan klinik perubatan dalam bangsal UMNO di depan Masjid Pematang Pasir. Apa komen Datuk tentang ini? Ya, bagi saya bahawa membuat klinik untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat suatu perkara yang diadu-adukan. Tapi satu benda yang pelik, kenapa waktu pilihan raya baru nak buat klinik untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat, dan kenapa pula Angkatan Tentera boleh buat di bawah kemah UMNO. Jadi sudah tentu bahawa ini tidak boleh terpisah daripada perkalian kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional yang memperalatkan pihak Angkatan Tentera. Ini juga ada kaitan dengan pengurusi perhubungan UMNO Negeri Pulau Pinang, iaitu Datuk Zain Hamidi yang juga Menteri Pertahanan. Beliau mungkin percaya bahawa kalau keputusan pilihan raya nanti keputusan yang tidak memberikan imej yang baik kepada beliau, maka sudah tentu bahawa ini akan memberikan teplak kepada kedudukan beliau sebagai naib presiden UMNO. Jadi sebab itu kekuatan Angkatan Tentera digunakan untuk kepentingan politik dan pilihan raya. Jadi saya percaya bahawa ini semua satu bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan jentera agensi ataupun jabatan kerajaan. Sebab itu saya minta pihak SPR supaya memahati hal-hal yang seperti ini untuk mengelak daripada penyalahgunaan kuasa jentera kerajaan seperti mana yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Ini kali kedua. Kali pertama saya sudah cakap tentang penglibatan di Malik Urai dengan satu kertas kerja yang jelas yang menunjukkan penglibatan secara terang dan diperakui sendiri dalam kertas itu bahawa mereka harus berstrategi dalam melaksanakan program-program yang di bawah Angkatan Tentera ini supaya tidak dilihat memihak kepada Barisan Nasional, tetapi jelas bahawa mereka sebenarnya bekerja untuk Barisan Nasional. Sangat berbahaya bagi saya apabila polis dan tentera telah diheret dalam pertarungan politik pilihan raya di negara kita ini. Datuk, berkenaan dengan YB Gopala, difahamkan semalam ada kejadian depan dengan tempat penamaan calon dan dia ditahan dan kemungkinan akan dihadapkan ke mahkamah. Kenapa? Apa pandangan ataupun komen Datuk ni berkenaan dengan YB Gopala? Baik, saya fahamkan beliau agak cedera. Saya sangat simpati dengan beliau dan saya kira bahawa kes yang seperti itu sepatutnya harus ada kebijaksanaan kepada pihak polis untuk kendali. Saya tidak nak menghalang pihak polis membuat kuasa apa-apa perundangan dalam negara kita ini, tetapi harus ada kebijaksanaan. Kes yang seperti itu tak kalah sampai nak kena jejak, londe dengan kekasaran. Jadi bagi saya satu benda yang tidak sewajarnya. Namun begitu bagi saya bahawa saya serah kepada pihak polis dan pihak Angkatan
Jabatan akan menyediakan peguam untuk mengendalikan kes Gopala. Persiapan jentera lancar, alhamdulillah. Dan hari ini kita telah mula turun kepada calon begitu sibuk. Pagi tadi saya datang, beliau di Kubang Semang. Sekejap tadi saya telefon boleh sampai. Dia kata tak sempat sampai, dia ada di Samagaga bertemu dengan pengundi yang telah dikenal pasti untuk didekati. Dan hari ini juga ahli parlimen daripada PAS kami berkampung di Kampung Pelet. Dan saya terpaksa tinggal bersama dengan Dr. Zul, majlis gotong royong mencuci kubur dan juga kita jalan, memperbaiki sisi jalan. Dan pada tengah hari ini kita ada satu kenduri rakyat yang dibuat oleh ahli parlimen daripada PAS di masjid Kampung Pelet. Saya jemput semua wartawan untuk sama-sama menjamu selera. Dan kemudian pukul 3 kita ada motivasi daripada ahli parlimen untuk pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan di sekitar Kampung Pelet. Dan kemudian kita ada sedikit majlis sumbangan daripada ahli parlimen kepada ibu tunggal dan juga fakir miskin pada sebelah belakang. Dan kami akan mengadakan program ini 3 hari berturut-turut, besok di negeri yang lain dan lusa di negeri yang lain. Dan kemudian selepas daripada itu setiap ahli parlimen dia akan berkubu mengikut negeri masing-masing. Apa kata dong dan semua program yang ada akan dijalankan pada hari ini sudah darat di sana untuk buat laporan? Kata hari ada dalam program untuk Baik. Terima kasih. Saya undang Fadil untuk mengambil perhatian di bawah Jentera Operasi ini untuk menyenaraikan program-program yang difikirkan bahawa wajar untuk dimaklumkan kepada pihak media untuk mereka follow up, membantu kita. Saya sangat berkeyakinan dengan rakan-rakan daripada pihak media, mereka memberikan laporan yang betul dan tepat, tapi kadang-kadang ini manipulasi dilakukan oleh peringkat editor. Betul dia tu tentang isu bersaing kepada calon PAS. Semalam calon UMNO masih menegaskan bahawa beliau akan menjelaskan sejelas-jelasnya bahawa beliau bukan lagi peguam tapi adalah seorang ahli perniagaan. Sudah isu sub off dia daripada Bang Council list ni, adakah PAS akan cuba isu ni untuk menang kali ini? Ya, beliau boleh memperjelaskan. Saya itu hak beliau untuk memperjelaskan kedudukan beliau. Dan mengatakan bahawa beliau bukan lagi seorang peguam yang aktif sebagai seorang peguam, tapi isunya ialah jelas bahawa isu di mana berlaku tindakan yang diambil dalam tahun 2008 oleh Bawah Kaunsil, iaitu menarik balik membatalkan lesen beliau sebagai seorang peguam atas isu-isu yang berkaitan dengan yang bersifat seperti pecah amanah 140,000 uang Persatuan Pekebun Kecil kalau tak silap ingatan saya, seperti yang dimaklumkan oleh Bawah Kaunsil. Jadi bagi saya bahawa bagaimana orang yang melakukan perbuatan terhadap pekebun kecil untuk diberikan amanah untuk menguruskan persoalan masyarakat dan rakyat di Permatang Pasir. Saya tidak menyebut kali ini, saya minta maaf, ini bukan soal menyerang pribadi beliau, tapi saya sangat kecewa Barisan Nasional yang mengemukakan beliau sebagai seorang calon, yang menyebabkan mendedahkan diri beliau itu kepada pendedahan terhadap perlakuan yang dilakukan seperti dahulu, yang menunjukkan bahawa beliau sebenarnya dari sudut moralnya hilang kelayakan sebagai seorang calon. Ini diakui oleh Datuk Zahid Hamidi bahawa beliau mengatakan bahawa dari segi undang-undang Rohaizat masih layak untuk bertanding, tapi beliau mengaku bahawa dari segi moralnya ini yang diperkatakan oleh semua orang. Jadi saya lihat bahawa meletakkan Rohaizat, tindakan Barisan Nasional dalam pengetahuan mereka meletakkan Rohaizat sebagai calon, bagi saya satu pengkhianatan dan penghinaan kepada pengundi-pengundi di Permatang Pasir.